Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Thank you sebab klik video ni guys. Bagi mereka yang dah lama subscribe, this is another one for you. Bagi mereka yang baru sampai, jangan lupa subscribe sebab banyak lagi video-video yang korang akan suka insyaAllah in the future. Dan juga korang boleh tengok video aku yang sebelum ni. So why not show some love everyone. Thank you so much. So pada hari ini aku nak share pasal sebuah movie juga. Hari tu aku live aku buat cerita pasal movie, pasal series Netflix. Dan pada hari ini aku nak share dengan korang aku punya personal favourite movie juga. Antara movie aku yang aku suka gila, which is dia ni diadaptasikan daripada sebuah novel. Bukan sebuah, 3 buah novel ataupun 4 buah, banyak novel lah, yang ditulis oleh Dan Brown. Dan Brown ni dia seorang penulis yang kontroversi, penuh kontroversi, okay? Dan movie 1, 2, 3 ni, ada 3 movie franchise ni, boleh dikatakan kedua-dua movie yang pertama tu memang banyak kecaman, banyak kritikan, terutama daripada gereja, terutama daripada the Catholic Church, Vatican kat Rome semua tu kan. Memang banyak isu gila. Penulis ni, Dan Brown ni, dia punya penulisan tu dia seolah-olah memang berasaskan teori konspirasi. Tu yang pertama, berasaskan Freemason, berasaskan Illuminati dan sebagainya. Memang dia seorang penulis yang ke arah itu. Dan kebanyakan filem yang dia buat berdasarkan buku yang dia tulis tu memang menjurus kepada menyokong ataupun memberi support kepada secret society ini. Macam contohnya the first film tu adalah berkisarkan tentang The Da Vinci Code. Nama cerita tu dilakukan oleh Tom Hanks. Dia cerita pasal Holy Grail. Holy Grail tu, kalau kita faham ataupun tahu sejarah Holy Grail tu, memang benda yang dicari-cari ataupun benda yang dijaga oleh the Freemason, the Knights Templar dan sebagainya lah. Memang banyak panjang cerita dia. Dan Brown pula, apa yang dia buat dalam filem yang pertama tu, iaitu Da Vinci Code tu, adalah dia mengisarkan tentang bagaimana the Catholic Church ni, the Roman ni, Vatican tu, menyimpan rahsia di mana mereka percaya bahawa ada keturunan Nabi Isa. Yes, keturunan Jesus. Dia kata ketika Jesus disalib pada ketika itu, dia ada satu pasangan, alright, ada satu isteri yang bernama Mary Magdalene, dan dia mengandung pada ketika itu. Dan sampai pada hari inilah cerita dia kononnya ada descendant, keturunan atau kelahiran yang berasal daripada keturunan Nabi Isa lah, Jesus. Dia mengatakan dalam cerita tu bahawa Vatican ingin menyorok perkara itu sebenarnya kerana jika kantoi benda itu, maka kepercayaan terhadap Christianity akan merudum dan sebagainya. Dan oleh kerana itulah banyak kecaman daripada pihak Vatican sendiri mengecam buku yang ditulis oleh Dan Brown ni dan filem yang dikeluarkan yang bertajuk Da Vinci Code ni. So dekat situ je aku dah nampak pattern dah. Aku nampak pattern macam mana bahawa penulis ni dia memang seorang yang dia tak suka ataupun dia anti the Christianity pun. Itu aku tak tahulah, tapi memang pattern dia ada macam tu. Jadi apa yang dia nak cuba sampaikan dekat filem yang pertama tu, Da Vinci Code tu, the Freemasonry, di mana ada Da Vinci, ada Sir Isaac Newton, orang-orang yang ilmuwan barat ni yang terkenal ni, mereka ni adalah descendants of the Knight Templar yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga salah silah Jesus dan untuk menjaga manusia yang dikatakan berketurunan Jesus ni. Secara senyap-senyap ni, ada seorang watak dalam cerita tu adalah katanya kononnya adalah the descendants of the Jesus Christ. So the Knight Templar ni sebenarnya menjaga Holy Grail tu. Holy Grail tu adalah actually darah keturunan Jesus Christ. So itulah cerita pada the first movie. Jadi Leonardo da Vinci ni adalah part of the secret society yang menjaga descendant ni. Jadi dia meninggalkan clue-clue rahsia ini among the people untuk menjagalah benda ni semua. Sebab tu dah dalam filem tu dia akan tunjuk lah macam mana dia tinggalkan clue-clue, bagaimana dia tinggalkan riddles untuk actually menjaga the living descendants of Jesus Christ. Itu yang filem pertama. So filem pertama ni banyak mengisarkan tentang this Knights Templar ataupun akhirnya dia menjadi Freemason dan sebagainya, adalah golongan yang actually baik, adalah golongan yang actually yang tahu kebenaran, yang ingin memperjuangkan kebenaran, yang ingin menjatuhkan tu the Roman Catholic tu, yang menjaga Kristian sekarang ni, yang menyorok perkara yang sebenar. So mereka ni lah, the Freemason ni, the Knights Templar ni, yang dikatakan macam ingin memperjuangkan sejarah yang sebenar, yang ingin memperjuangkan nilai Jesus Christ itu sendiri. Dan dalam filem tu juga ada satu lagi golongan ataupun group yang dipanggil Opus Dei. Opus Dei ni adalah mereka yang bekerja di dalam Vatican, kerja dengan Vatican Roman Catholic ni untuk menjaga rahsia tu tau. Dan mereka akan membunuh siapa saja yang tahu mengenai rahsia the living descendants of Jesus Christ ni. Kat situ dia nampak dah, dia dah buat satu karakter jahat, which is Opus Dei tu memang wujud. Kalau korang cari memang ada. Memang dia tu adalah macam secret agent, secret service kepada Vatican tau. Kat dalam filem tu ada satu group yang bernama Opus Dei dan lagi satu group Priory of Sion. Priory of Sion ni lah yang menjaga descendant Jesus Christ ni.
ni, Priory of Sion ni lah yang tahu sebenarnya Jesus Christ tu ada anak dan ada keturunan. Priory of Sion ni jugalah dia katakan the part of Freemason, the part of Knight Templar tu adalah di akhir ni dijaga oleh satu kumpulan, satu organisasi yang nama Priory of Sion. Dalam buku Da Vinci Code yang pertama, filem yang pertama memang first dia nak tunjuk keburukan Roman Katolik tentang menyorokkan kebenaran. Itu yang pertama. Filem yang kedua pula Roman Catholic juga pasal Illuminati. Tadi first movie dengan Freemason, dengan Knight Templar, dengan Priory of Sion. Second movie pula dia panggil Angels and Demon. Movie tu bernama Angels and Demon, buku tu bertajuk Angels and Demon, mengisahkan tentang Illuminati. Sekarang ni bila kita dengar pasal Illuminati je apa benda semua, kita dengar macam benda yang buruk-buruk kan. Tetapi dalam filem tu dia mengangkat taraf Illuminati, dia mengangkat darjat Illuminati. Yang mereka turunkan darjatnya adalah pihak Christianity, pihak Vatican Church. Cerita dia ada sebuah science lab ni, dia mencipta antimatter lah. Dia panggil God's particle, macam sumber tenaga yang boleh dikatakan mirip matahari dan sebagainya lah. So cut short, part of the scientist adalah padri. Padri tu dia pernah berkomunikate dengan Pope untuk ceritakan tentang niat dan hasrat dia untuk buat projek ni lah. Dan Pope bersetuju kerana bagi Pope Vatican pada ketika itu, dia mengatakan bahawa macam inilah masanya untuk kita merapatkan jurang antara sains dan agama. Sebab profesor doktor yang buat eksperimen tu adalah juga padri dan juga kuat agama dan sebagainya. Jadi mereka nak satukan, rapatkan jurang antara sains dan juga agama ini menjadi satu. Dia nak rapatkan benda tu supaya tak ada jurang yang sangat besar dan supaya orang boleh menerima teknologi dan juga still mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi ada satu manusia tak setuju, iaitu asisten kepada Pope tu. Asisten kepada Pope tu, dia punya peribadi, dia punya pengawal peribadi dan sebagainya tu, dia rasa macam benda tu tak patut dibuat. Eksperimen tu adalah macam kau mempermain-mainkan Tuhan. Engkau macam play God lah. Jadi asisten kepada Pope tu tak setuju. Jadi apa yang dilakukan oleh asisten Pope tu adalah dia membunuh Pope tu. Dan apabila Pope tu dah mati, mamat yang asisten Pope tu juga suruh orang curi tau. Dia suruh orang curi this antimatter. Antimatter tu kalau dia tak stable, kalau benda tu tak tercocok kat elektrik ke apa, dia akan meletup macam bom nuklear. Jadi dia dah curi benda tu. Dia pin benda tu, kesalahan itu, dia pin kecurian itu, dia pin pembunuhan Pope itu menggunakan nama Illuminati. Dia tuduh Illuminati yang buat. Dia ambil sign Illuminati lama-lama apa semua tu, dia colik padri apa benda semua tu. Dia membuatkan seolah-olah yang buat benda perkara-perkara ini, yang bunuh Pope, yang bencikan perkara ini semua adalah Illuminati. Projek sains apa benda semua tadi tu kan, yang antimatter punya projek semua tu adalah berasal daripada Illuminati. Asisten kepada Pope ni betul-betul macam nak membuatkan projek itu gagal tau. Dia nak buatkan projek itu seolah-olah macam Illuminati yang buat sebenarnya. Penulis ni, Dan Brown ni, dia membuatkan dia pusing balik cerita tu tau. Dia pusing balik, dia membuatkan Tom Hanks ni, watak utama dalam cerita Angels and Demon ni, dia buat siasat. Rupa-rupanya Illuminati yang dikatakan jahat sebenarnya actually pihak church yang actually pernah menculik padri-padri Illuminati apa benda semua ni, dan membuatkan, sebab tu lah Illuminati marah dan menjadi rebel dan sebagainya lah, dan seterusnya menjadi musuh. Dalam cerita ni Tom Hanks dia kemukakan fakta, dia kemukakan macam-macam lah perkara, dia kemukakan findings dia apa semua, dan menjurus kepada actually Illuminati itu sebenarnya baik, tapi dituduh oleh pihak Vatican, dituduh oleh pihak Kristian dan membuatkan Illuminati ni nampak jahat. Itu cerita dia. Dia ceritakan bahawa Illuminati ni sebenarnya actually adalah golongan-golongan yang pandai, yang bijak pandai, saintis dan sebagainya, yang ingin memperjuangkan ilmu-ilmu ini tau. Jadi pihak Vatican ni tak bersetuju. Dia menentang habis-habisan dan menyebabkan Illuminati ni nampak jahat. So cerita yang kedua ni, Angels and Demon ni, memang actually sebuah cerita yang ditulis oleh Dan Brown untuk dibuat filem, untuk menunjukkan bahawa actually Illuminati tu Illuminati tu baik sebenarnya. Yang jahatnya sebenarnya adalah orang dalaman church tu sendiri yang memburuk-burukkan nama Illuminati. Kalau korang boleh tengok sekarang dia punya pattern filem yang dituliskan oleh Dan Brown ni, memang dia seolah-olah dia mengangkat darjat Illuminati, mengangkat darjat Freemason dan sebagainya, dan menjatuhkan ataupun memburukkan nama-nama agama seperti Kristian, seperti Roman Catholic dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri Antichrist, Dajjal, di mana mereka ingin actually burukkan agama, menjatuhkan agama, tak kira agama apa, maupun Islam ataupun Kristian ataupun Yahudi ataupun Buddha dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjarakkan manusia-manusia ini daripada agama asal mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Antichrist, dan itulah yang dilakukan oleh Dajjal. Kerana apa guys? Kerana jika orang-orang ini, manusia-manusia ini, kita semua ni jauh daripada agama, tak kira agama apa, kita akan lebih jauh daripada Tuhan. Sebagai contoh, jika seorang itu mengkaji agama, tak kira dia agama apa, dia agama Kristian ke Buddha ke, mereka mengkaji agama dan sebagainya, dan akhir sekali mereka akan jumpa
jalan yang lurus. Mereka akan jumpa agama yang betul-betul memberikan mereka jalan, dan mereka akan menjumpa agama yang memberi ketenangan kepada mereka, iaitu Islam. Kerana itulah mereka tidak mahu orang-orang ini dekat dengan agama, tak kira agama apa pun. Kerana apa? Kerana jika manusia mula mengkaji mengenai agama, maka mereka akan menjumpai, mereka akan kenal dengan kebenaran. Dan kerana itulah Antichrist Dajjal ini berusaha seboleh-bolehnya untuk menjarakkan manusia, tak kira apa agama mereka, jauh daripada agama mereka sekarang. Mereka ingin menormalkan benda yang tak normal. Mereka ingin mengangkat martabat atau darjat mereka yang tidak beragama, seperti Freemason dan juga Illuminati dan sebagainya. Dan akhirnya kita ni kononnya akan memikirkan ke arah sains, akan memikirkan ke arah kebenaran dan sebagainya, dan menganggapkan bahawa agama itu benda yang lapuk, agama itu benda yang macam tak relevan lagi. Dan seterusnya, manusia-manusia ini kita semua akan jauh daripada agama dan lebih kepada pagan, lebih kepada tidak beragama. Kerana apa? Kerana kita rasa macam agama itu salah. Itulah yang mereka nak sebenarnya. Mereka nak manusia jauh daripada agama. Kalau kita tengok apa lagi usaha-usaha mereka, Antichrist ni, usaha-usaha mereka untuk menjauhkan kita daripada agama ni sangat-sangat licik. Contohnya kita ni, tak kira agama apa pun dalam Malaysia ni, kat dunia ni, mereka betul-betul menyuruh penduduk dunia ni untuk menyambut ataupun hidup seperti orang pagan. Macam apa contohnya? Contohnya seperti macam birthday. Hari lahir ni disambut, diraikan oleh kaum-kaum pagan. Sama juga seperti Christmas dan sebagainya. Christmas tu juga bukan, actually kalau tengok sejarah, bukan perayaan yang disambutkan oleh orang agama Kristian, tapi orang pagan. Sama juga seperti Halloween. Halloween juga adalah bukan sambutan perayaan yang disambut oleh orang Kristian pada awal-awalnya, orang pagan. Valentine's Day, orang pagan. Banyak lagi sambutan-sambutan lifestyle ni adalah berasaskan ajaran pagan. Jadi korang nampak tak apa yang kita sampai sekarang? Kita berada betul di akhir zaman di mana usaha untuk menormalkan benda yang tidak normal itu menjadi sangat-sangat halus. Dan benda ni korang boleh tengok di Netflix, sebab sekarang Netflix dah ada 3 cerita. The first one is Da Vinci Code, second is Angel and Demon, dan lagi satu tu Inferno pun sama juga cerita dia. Aku tak nak cerita panjang, kau boleh tengok sendiri. Tapi tengok dengan minda yang terbuka, jangan taksub, jangan percaya, istighfar selalu. So, sampai saja perkongsian aku pada hari ini. See you guys on my next video. Kalau korang rasa bermanfaat, share kepada kawan-kawan. Kalau korang tak suka, lantak korang. So, yeah, see you guys on my next video. Stay safe, stay positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.